Ayat 15. 15 ke 10. Muslimat ayat berapa? 14. 16. 12. 11. 11. Nah. Macam mana boleh ada mazhab banyak ni? Hadir sama-sama ya. 16. Okey, kita baca daripada ayat yang ke Ya Allah, handphone jangan letak atas Quran je. Handphone jangan letak atas Quran, letak bawah Quran. Gitu. Macam tu betul. Walaupun handphonenya mahal daripada Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca daripada ayat yang ke-10 insya-Allah. Meraihkan makna ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minta maaf ayat 14 tu. Baca daripada ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Sadaqallahul azim. Suratul Qiyamah bermula ataupun daripada ayat yang ke-16, tetapi kita tengok pada ayat yang tengok makna daripada ayat 10. Tengok makna ayat 10. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia pada waktu itu ketika melihat suasana kiamat yang kita cerita dah dulu, iaitu apa? Bulan tak ada warna, tak ada cahaya. Matahari hilang cahaya. Suasana menjadi gelap. Ada yang mengatakan suasana pada waktu itu merah. Merah kenapa? Kerana langit terbelah. Allah sebut di dalam suratul Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Okey, apabila terbelahnya langit, kamu melihat seperti ros. Ros warnanya apa? Merah. Kaddihan, maknanya langit suasananya berubah. Kenapa? Kerana langit semuanya terbuka dan pecah ataupun terbuka pada waktu itu. Jadi suasana kiamat ataupun suasana kehancuran akhir zaman, suasana yang menakutkan itu, lalu orang-orang kafir pada waktu itu akan mengatakan ainal mafar, mana nak lari? Tuan-tuan nak lari mana tuan? Taman Meru tak boleh. Manjoy tak jadi. Manjung pun tak boleh. Mana tempat nak lari saat itu? Semua malaikat bersusun. Dikatakan dalam sebahagian riwayat, malaikat bersusun sampai ke langit. Penuh muka bumi ini untuk menjalankan tugas.
Mana nak menyuruh? Orang di barat, dia buat rumah dalam tanah. Konkret, dia buat rumah dalam tanah. Rumah dalam tanah. Tujuannya apa? Agak-agak kalau nanti berlaku suasana ini, dia nyorok dalam tu. Itu cara fikirnya, tuan-tuan. Orang yang beriman tak. Memang tak ada tempat untuk manusia lari. Yang menyelamatkan dia pada waktu adalah amal salih sahaja. Orang yang beriman, Allah matikan sebelum berlakunya kegoncangan itu. InsyaAllah ta'ala. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Maka dikatakan dengan perkataan itu, kalla la wazar. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan ada tempat untuk kamu menyelamatkan diri. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Semua orang akan terpaksa ataupun berada kembali kepada Tuhannya. Barulah saat itu yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Sampai dah kepada Tuhan mereka akan diberitakan dan diceritakan semua yang dilakukan dan semua yang diculaskan. Bima qaddama maknanya yang dibuat. Akhar yang dia culas. Faham tak? Yang dia buat tu dicatat, yang dia tinggal maknanya culas. Tak buat pun akan diberitakan. Jadi ada dua. Okay, ada dua. Iaitu apa yang dia buat daripada kebaikan akan diberitakan. Dan apa yang dia culas daripada kewajipan akan dimaklumkan juga. Kamu tak buat ini. Kamu tak salat. Kamu tak ini. Tak ini akan dimaklumkan. Dan kamu buat juga akan dimaklumkan. Maka yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama. Apa yang dia buat. Wa akhara. Apa yang dia culaskan. Baik, baru masuk ayat ke-14. Bila semua manusia akan disebutkan dengan apa yang dia buat tanpa terkecuali. Tuan-tuan, jutaan manusia ni, tetapi dalam pengetahuan Allah dia bukan susah. Macam depan saya ada 300 orang contohnya, depan saya ada 300 orang contohnya. Saya kadang-kadang tak boleh nak trace mana yang datang minggu lepas, mana yang tak datang. Kerana ilmu saya terbatas. Yang saya tengok kat depan, yang saya kenal. Yang tak datang, saya tak kenal. Tuan-tuan, terbatas. Allah Azza wa Jalla mentadbir jutaan, bilion, triliun. Manusia sahaja bilion dan triliun. Malaikat dan jin. Tetapi semuanya itu adalah dalam ilmunya, dalam pengetahuannya. Sama je. Agaknya kalau nak bandingkan, macam seorang tu, Allah kenal kita seorang, macam itulah. Semuanya dikenali oleh Allah SWT. Maka semua yang dilakukan, diberitakan. Dan semua yang ditingkat, semuanya Allah tahu. Dalam Al-Quran Allah sebut, Wallahu sari'ul hisab. Dia sangat cepat membuat perhitungan terhadap manusia. Jadi, tak ada apa pun yang terluput daripada Allah. Dan tidak ada apa pun yang tersilap dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal manusia. Jadi kita tak perlu risau kalau ianya tak dinilai oleh manusia kerana Allah Taala sudah menilainya. Satu. Yang keduanya, kita jangan pula buat donor aja kalau kita meninggalkan kewajipan kerana dia tetap mencatat. Yang dulu punya dalam catatannya, dalam ilmunya. Yunabba akan diberitakan balik kepada kamu. Masa berita itu sampai kat kita, kamu buat ini, tak buat ini, buat ini, tak buat ini, buat ini. Quran kata apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Pada waktu itu, manusia memang betul-betul menjadi saksi dengan apa yang diberitakan tadi. Faham tak? Okey, kita kata, kamu betul kan? Pada saat sekian dan hari sekian dan tarikh sekian, kamu melakukan ini. Dia memang ingat sungguh waktu itu. Dia tak boleh nafikan. Okey, dia tak boleh nafikan. Okey, CCTV tunjuklah. Kamu kan yang parking dekat OKU parking masa dia tangkap. Dia nak kata tak. Memang dia tahu dia yang parking kat situ. Faham tak? Maknanya manusia kalau dia telah bukti diri dia tahu dah memang dia buat, dia tak boleh nak lawan diri dia sebab memang dia yang buat. Tetapi disebut apa? Walau alqa ma'azirah. Walaupun dia cuba untuk tutup dan memberikan alasan-alasan. Contoh alasannya apa? Saya buat jahat dulu sebab ada kawan ajak. Faham tak? Dia buat memang betul dia buat. Tapi dia akan berikan ma'azirah. Ma'azirah ni maknanya apa? Sitrun. Tutup. Elak. Supaya dia tak kena. Jadi dia kata, bukan saya, kawan ajak. Nampak? Bukan saya kawan ajak. Bukan saya cuma ahli je. Orang atas yang suruh saya buat begini. Tengok. Tengok.
saat itu walau alqa ma'azirah, walaupun engkau melemparkan sebanyak mungkin alasan, semua alasan takkan diterima. Dan di sana semua alasan tidak akan diterima. Ini suasana yang akan berlaku. Kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga keberadaan kita datang di sana nanti dalam keadaan yang kita bersiap sedia dan pertemuan kita adalah pertemuan yang terbaik. Di sana ada doa yang pernah dibacakan oleh imam-imam. Saya rasa Imam Mekah pun kalau tarawih baca juga kot, kalau tak silap saya. Disebutkan apa? Ya Allah, jadikanlah hari pertemuan denganmu adalah hari yang paling menggembirakan. Maknanya hari paling menggembira adalah hari saat bertemu denganmu. Kerana apa? Lawannya daripada itu, orang-orang yang tahu dia bersalah, hari paling mendukacitakan adalah hari bertemu dengan Allah. Sebab dia tahu apa? Semuanya akan dibongkarkan. Dan dia tak ada alasan untuk lari balik semula. Tapi orang yang bersiap sedia, saat pertemuan dengan Tuhan, dia sangat gembira. Kenapa? Kerana dia sudah siap sedia dah dengan pertemuan tersebut. Dan dia bekalkan sudah dengan suatu amal-amal yang mudah-mudahan Allah Ta'ala meredainya. Dan semoga kita juga bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bergembira saat pertemuan tersebut. Allahumma amin. Beza orang beriman dengan orang yang tidak beriman, bezanya antaranya adalah mereka berbeza pada sudut orang yang beriman rindukan pertemuan dengan Tuhannya. Kenapa? Kerana dia ada persiapan. Dan orang yang tidak beriman ataupun orang yang fasik, dia sangat tak suka kalau bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Kerana dia tahu memang tak ada apa pun dia bawa untuk bertemu Tuhannya. Maka itu adalah suatu perkara yang perlu kita cermati bersama, amati dengan baik. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita sebagaimana Allah taufikkan orang soleh di kalangan hamba-Nya. Allahumma amin. Walau alqa ma'azirah, walaupun mereka cuba melontar sebanyak mungkin alasan dan penutupan untuk mereka tidak dilakukan seperti ini dan seperti ini. Tuan-tuan, ini takkan valid nanti di akhirat. Sekarang kita masuk satu cerita, yang cerita ini lain daripada cerita lain. Kalau ikut cerita ni, dia macam tengah-tengah ada kat sini. Okey, tengah-tengah ada di sini. Namun begitu, ia tetap memberikan suatu kaitan untuk kita amati, cermati dan fahami, iaitu manusia yang culas daripada amalannya adalah manusia yang culas daripada menurut petunjuk wahyu, iaitu Al-Quran Al-Karim. Lalu Allah berfirman pada ayat ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik maknanya apa? Janganlah engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuharrik, gerakkan lisanaka, lidahmu. Maksudnya apa? Maknanya baca. Jangan engkau gerakkan lidahmu, okey, litak jalabi, sebab nak cepat-cepat. Nak cepat apa? Nak cepat saat wahyu turun. Nabi sangat ada dua sudut pandang. Nabi sangat excited terhadap Quran yang turun dan Nabi tak nak terlupa Quran itu. Bila Jibril bacakan, Nabi terus laju-laju. Macam kita belah habis contohnya, inna a'tayna dah ikut dah, inna a'tayna, supaya apa? Supaya tak terlepas. Jadi bila Jibril baca, Nabi ikut laju-laju. Jadi bacaannya laju begitu, ikut. Maka Allah Taala sebut, wahai Muhammad, jangan laju-laju. Maknanya apa? Belum habis dah kejar, nanti jangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu cepat-cepat untuk kamu tergesa-gesa mengejar bacaan itu. Jangan. Okey, jangan. Kenapa tuan? Kerana kadang takut nanti bacaannya belum sempurna, kita dah ikut belakang, jadi belum sempat yang seterusnya. Di sini pun tuan-tuan menunjukkan pada mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut tentang lidahnya. La tuharrik bi lisanaka, lidahmu. Allah sebut anggota tu lisanaka, lidahmu. Memberikan makna Quran itu dibaca dengan lidah dengan makna ianya berbunyi. Inna a'tayna kal kautsar. Maka begitulah kaedah bacaan Nabi dengan Jibril alaihissalam. Jibril akan baca dan Nabi akan ikut dengan bacaan. Bukan dalam hati, dengan bacaan. Ini buktikan apa? Nabi mengikut bacaan Jibril dengan bacaan. Okey, maka kaedah pembelajaran tadi macam mana? Jibril akan baca contohnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
diikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diikuti. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi dia siap satu bacaan, diikuti bacaan. Habis bacaan, diikuti bacaan. Quran kata apa? Jangan tergesa-gesa nak kejar bacaan itu. Tuan-tuan tengok. Gesaan Nabi ni bukan sebab apa. Kerana tuan-tuan, Nabi ini pertama saya sebut tadi adalah sangat excited, sangat suka dengan wahyu. Jadi dia tak nak ada wahyu yang terlepas atau terluput daripadanya. Lalu Nabi cepat-cepat nak grab benda itu. Tuan-tuan. Pun begitu. Ada yang kedua menyatakan kerana beratnya tanggungan wahyu ini. Wahyu ini berat ditanggung. Tuan-tuan. Maka Nabi cepatkan kerana ianya berat ditanggung. Tuan-tuan, menanggung wahyu ni berat. Kalau kita belajar di dalam ilmu ulumul Quran, diajarkan bahawa cara Nabi mengambil wahyu daripada Allah di antaranya dengan perutusan malaikat, iaitu Jibril alaihi salam, dan kedatangan Jibril kepada Nabi ini banyak caranya. Dulu saya dah pernah cerita dah sekali. Antara caranya adalah malaikat turun dalam bentuk aslinya malaikat. Bersayap, berkepak. Jibril bacakan ayat Quran dan Nabi ikutinya. Ataupun cara yang kedua, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi untuk bacakan wahyu dalam rupa seorang lelaki yang tampan lah, tuan-tuan. Maknanya ada rupa. Dikatakan lelaki itu hampir wajahnya sama dengan seorang sahabat Nabi, namanya Dihyah Al-Kalbi. Okay? Jadi malaikat ini turun dalam bentuk rupa asal. Boleh jadi begitu. Ataupun Nabi itu turun memberikan wahyu dalam rupa seorang lelaki, manusia. Dan rupa manusia itu hampir nak sama dengan rupa seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah lah tuan-tuan, sebutnya Dihyah, senang. Pandangan ketiga, cara ketiga turunnya wahyu, iaitu sebelum kedatangan Jibril, bunyi loceng yang kuat. Ring. Macam kalau kita sekolah dulu tuan-tuan, kantin nak rehat. Siren. Ring. Oh dah rehat, dah cikgu dah boleh keluar, dah cikgu dah rehat. Contohnya. Tuan-tuan. Nah, ring. Apa berlaku? Nabi akan siap sedia kerana wahyu nak sampai. So Nabi akan persiapkan dirinya, tuan-tuan, untuk sampai. Kata dalam riwayat hadis menyebutkan, sahabat yang ada pada waktu tu dekat sekeliling Nabi, masa wahyu diturunkan, dia dengar seperti bunyi. Yang Nabi dengar loceng, sahabat tak dengar loceng. Sebab itu untuk Nabi je. Dia dengar saat wahyu dibacakan seperti bunyi, apa, kalau lebah kita bahasakan apa? Nyaringan. Apa namanya? Ha? Dengungan lebah. Dengung. Betul, bahasa Melayu dengung. Tuan-tuan, bahasa Melayu, bahasa sendiri pun khilaf lagi. Bahasa sendiri pun khilaf lagi. Apa, cikgu? Mana cikgu bahasa Melayu? Lebah bunyinya apa? Ha? Geseran lebah, tuan-tuan. Saya rasa hak ni betul. Hak ni betul, tuan-tuan. Dia geseran kan? Geseran lebah. Ha? Geseran, Allah Akbar. Geseran. Boleh tahan, bang? Geseran. Desiran. Oh. Dengan huruf dal lah. De. Luar biasa. Desiran lebah. Itu yang didengar oleh sahabat sekelilingnya. Tetapi Nabi lebih daripada itu. Kasol solatil jaras. Seperti bunyi loceng yang kuat. Nabi siap sedia. Tapi orang sekeliling Nabi cuma dengar macam desiran lebah itu saja. Perlahan. Maka saat itu suasana berubah. Maknanya saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Tuan-tuan pernah tak rasa kita duduk seorang-seorang, kok tengah tuan-tuan zikir, tiba-tiba rasa macam dekat tepi Kaabah, orang semua tengah tawaf, kita seorang kat situ. Pernah tak? Mungkin tak pernah kot. Contohnya begitu. Kita rasa suasana sekeliling semuanya berubah. Hanya kita je ada kita. Begitu. Tuan-tuan, maknanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, katanya apa? Keadaan kimiawi, fizik, bukan fizik, kimia, chemicalnya pun berubah. Kerana apa? Kerana Nabi menerima sesuatu
yang datang daripada makhluk yang berbeza, iaitu roh yang suci, Jibril alaihissalam, untuk berikan kepada Nabi. Waktu tu kesediaan penerimaan Nabi berbeza dah. Berbeza. Tuan-tuan, sampailah selesai, barulah berada pada hal keadaan yang semula. Boleh tuan? Ini mesti difahami. Kenapa kita kena faham ini? Kerana di sana adanya cubaan untuk meragukan umat Islam terhadap kebenaran wahyu. Mereka kata apa? Nabi ni dapat wahyu macam orang main black magic. Tahu black magic tuan? Dia panggil roh masuk dalam. Lepas tu dia kerasukkan, dapat cakap sesuatu. Cakap sesuatu yang pelik-pelik, alam ghaib lah apa semua. Okey semula. Dia kata, katanya Nabi ni dapat wahyu macam itu. Maknanya apa? Dirasuk dan sebagainya. Maka kita menjawab, sekali-kali tidak. Rasuk tidak sama dengan Nabi mendapat wahyu. Jauh beza di antara langit dan bumi. Kerana apa? Kerana Nabi berada dalam keadaan sedar. Cuma persiapan chemical ataupun tubuh Nabi dalam mempersiapkan dirinya untuk menerima kalam yang besar, yang berat itu, menjadikan keadaan adalah berbeza. Berbeza dengan orang yang dirasuk. Dia bukan dalam kelawalan dirinya. Betul kan? Auratnya terbuka, dia meronta-ronta. Itu tidak berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Boleh? Jadi wahyu turun kepada Nabi boleh jadi dengan cara itu. Poinnya adalah, inilah cara kaedah belajar atau talaqi Al-Quran, iaitu mendengar bacaan dan menyusuli selepas itu. Okey, dengar bacaan kemudian susuli bacaan selepas itu, dinamakan kaedah ini dengan kaedah Jibril. Dengan kaedah Jibril. Baik. Balil insanu ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan dengannya bacaan Quran itu lidahmu untuk tergesa-gesa mengejar bacaannya. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang akan lekatkan dan himpunkan dan sematkan Quran itu adalah kami, iaitu Allah. Faham kan? Okey, jadi apa pelajarannya? Tuan-tuan, yang boleh kita dapat kekuatan untuk hafaz Quran, ingat ayat Quran, Allah bantu memudahkannya. Kalau tidak tuan-tuan, putarlah alam ini 2 ke 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun pun tak habis baca kadang-kadang. Tak jumpa akhir. Boleh jadi begitu. Ngapal 5, 6, 7 ayat pun tak masuk. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita dan memberikan ingatan kepada Nabi SAW, kamilah yang menghimpunkan bacaan Quran ke dalam dadamu. Okay? Maknanya ikut sahaja, yang akan sematkan ke dalam dadamu adalah baginda Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini kita boleh faham apa dia. Kalau kita perasan, benda yang paling cepat dan senang terlepas daripada kita adalah ingatan terhadap Quran. Betul tak? Saya sendiri ngaku betul, tuan. Okey, saya sendiri ngaku betul. Quran antara benda yang paling senang untuk terlepas. Nabi sebut di dalam hadis. Kita rasa hadis ni kita pernah baca pada kelas Riyadhus Salihin hari Khamis. Kan? Pada bab taubat, yang kisah seorang lelaki hilang untanya tu. Kan? Kata Nabi SAW apa dia? Kata Nabi, adalah terlepasnya Quran daripada diri seseorang itu lebih mudah dan cepat daripada terlepasnya unta daripada ikatannya. Sekali lagi, terlepasnya Al-Quran daripada diri seseorang lebih mudah dan cepat daripada terlepasnya unta daripada ikatannya. Maknanya kalau longgar ikatannya tu, tuan-tuan masuk minum air teh je, keluar tengok unta hilang dah. Hilang dah unta. Macam itulah Quran punya terlepas lebih cepat daripada itu. Lebih cepat dan lebih laju daripada itu. Maka ini perlu kita amati, cermati, fahami dan kita renungi bersama untuk kita semua mendapatkan insya-Allah taala kebaikan. Sebab itu untuk menghafaz Al-Quran atau untuk mendapatkan
bacaan Al-Quran yang baik, maka kita semua perlu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita untuk mendapat menghafaz dan mengingat akan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah tuan, kerana ia satu inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kamilah yang menghimpunkan itu di dalam dadamu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok pelik, ada orang yang Quran dihafaz pada usia yang sangat kecil. Dan Quran 30 juzuk boleh hafaz. Pelik tuan-tuan, kitab macam tu besar dihafaz ada dalam dada manusia. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang Allah yang berikan kebolehan itu. Tak ada kitab yang dihafaz macam Quran. Seramai itu manusia dan semudah itu ia boleh dihafaz. Kalau bukan kerana Allah yang menetapkannya. Kata Syekh Al-Qardawi rahimahullah, hafizahullah ta'ala, beliau pernah pergi ke India melihat seorang budak kecil. Seorang budak kecil yang menghafaz Al-Quran dengan begitu lancar tanpa sebarang kesalahan ketika ditasmi'. Tetapi ketika ditanyakan maknanya, inna a'tayna ni maknanya apa? Ke alhaqumut takasur, tak ingat saya. Dia tak tahu maknanya apa. Menunjukkan apa? Seorang yang bukan Arab boleh menghafal kitab dalam bahasa yang bukan Arab. Yang bahasa Arab. Tanpa sebarang kesalahan, menunjukkan Allah yang memberikan seorang itu dapat menghafalnya. Walaupun bukan dengan bahasanya. Okay? Walaupun bukan dengan bahasanya. Ini satu mukjizat daripada Allah SWT. Tuan-tuan ingat tak kawan saya yang saya bawa baca Quran hari itu? Kan? Dia tu hafal Quran umur 10 tahun. Dan dia berjaya menghafazkan budak-budak Al-Quran. Menghafalkan maknanya latih budak hafal Quran. Paling pencapaian paling adalah umur budak tu 12 tahun sudah hafal Quran. Sebab dia ada teknik-teknik, kemahiran-kemahiran yang dia ada untuk macam mana nak hafalkan budak Quran. Saya pun tengah plan susun ataupun nak bantu dia lah, sebab dia pelajar PhD, dia tak ada beasiswa, jadi saya susunkan program. Saya susun insya-Allah bulan 4 ini untuk cari anak-anak budak-budak siapa-siapa yang ada untuk dia trainkan bacaan Quran. Kita target 2 bulan, bulan 4, bulan 5, budak tu paling tidak dah hafal juzuk yang ke-30 ataupun surah Al-Baqarah contohnya. Kan kita buat. Sebab dia ada teknik dia sendiri. Saya pun tak tahu teknik tu macam mana. Kan kita buat. Anak saya hantarlah sekali kan untuk hafaz buat. Dia ada teknik untuk budak kecil macam mana budak tu boleh menghafal Quran. Itu wallahu alam, saya tak tahulah, tapi itu antara yang saya sedang fikirkan dan susun untuk ambil manfaat selama berada beberapa bulan lagi beliau di Ipoh ini. Hadirin